Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berhimpun di dalam satu tempat yang baik, tempat yang menjadi kesukaan bagi para rasul dan orang-orang yang terdahulu daripada kita, iaitu satu tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu Baitullah ataupun disebut dengan nama masjid. Jadi mudah-mudahan kita mengikhlaskan niat kita datang ke masjid supaya kita termasuk dalam golongan orang yang mendapat 27 darajat. 27 darajat ini bagaimana kita nak menghadirkan, iaitu bermula daripada kita keluar daripada rumah. Keluar daripada rumah, hendaklah kita memastikan bahawa kita telah berwuduk terlebih dahulu. Yang keduanya, datang ke masjid dengan keadaan tenang. Dengan keadaan tenang, kita datang dalam keadaan tenang, maka darajat yang kedua. Kemudian apabila kita masuk ke masjid, jangan lupa untuk berniat. Niat ketika mana masuk masjid, Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaaba rahmatik. Maka kita telah terhasil 3 darajat. Kemudian masuk dengan kaki kanan, maka itu darjat yang keempat. Masuk dalam masjid, kemudian diikuti dengan solat tahiyatul masjid, maka pada waktu ini kita telah dapat 5 darajat. Kemudian kita menunggu untuk mendirikan solat berjamaah, maka itu darajat yang ke-6. Darajat yang ke-7, apabila kita sembahyang dapat bertakbiratul ihram bersama-sama imam. Apabila imam mengatakan Allahu Akbar, maka kita pun mengatakan Allahu Akbar. Maka itu adalah darajat yang ke-7. Sehinggalah selesai daripada sembahyang, orang yang berzikir, maka itu darajat yang ke-24. Orang yang berdoa darjat yang ke-25. Dan orang yang keluar sebelum daripada imam keluar itu adalah darjat yang ke-27. Jadi kalau sekiranya kita boleh menjaga darjat ni, maka kita akan dapat setiap hari bila kita datang ke masjid 27 darjat. Jadi inilah kedudukan orang yang datang ke masjid, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini kita nak menyentuh lagi sambungan bicara kita dalam kitab ditabir, di balik tabir kematian, pada tajuk tingkatan manusia dalam kaitan dengan angan-angan. Kerana kita ni sentiasa berada dalam keadaan berangan-angan dengan kehidupan dan berangan-angan dengan suatu benda sesuatu yang kita belum pasti. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Ghazali membawakan kepada kita bagaimana manusia yang hidup di dalam dunia ni, dia mempunyai angan-angan, tapi tingkatan angan-angan tu ada, kan? Dan kita tidak tahu di mana tingkatan kita ni, angan-angan kita ni, kepada dunia banyak ke ataupun kepada akhiratnya banyak.
Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Ketahuilah, dalam kaitan dengan angan-angan ini, manusia memiliki beberapa tingkatan. Makna ada tingkatan dia, ada kedudukan dia. Di antara mereka ada yang berharap boleh hidup di abadi di dunia ini dan menikmatinya untuk selama-lamanya. Ini tingkatan yang paling tinggi. Orang yang hidup tak rasa nak mati, tuan-tuan. Kan? Dia rasa hidup nak panjang je. Kan? Sebab tu bila dia sakit, dia susah hati. Hai, mati nampak ni. Kan? Dia susah hati. Kan? Jadi tuan-tuan, dia tak ada duit, dia susah hati. Sebab dia menganggapkan bahawa duit menjamin kebahagiaan hidup. Kan? Dia sakit, dia susah hati kerana dia menyangkakan sakit itu menjanjikan kematian, membawa kepada kesudahan kematian. Ni buat orang yang hidup rasa nak lama. Kerana orang hidup cerita orang yang hidup nak lama, angan-angan nak hidup lama ni, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ni bukan percakapan ulama'-ulama'. Kerana cakapan ulama' ini disandarkan kepada Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum fi amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnati. Jadi aku tinggalkan dua pusaka, selama mana kamu ikut, kamu akan selamat. Jadi orang-orang terdahulu, ulama'-ulama' terdahulu, dia selamat dengan sebab dia menyandarkan kehidupan mereka ni berpadu kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Setiap mereka ingin agar dapat hidup 1000 tahun. Ni orang yang berangan-angan nak hidup lama. Kan? Dia berangan-angan nak hidup lama sampai 1000 tahun. Oh, masya-Allah tuan-tuan. Sedangkan dia tak memikirkan kalau 1000 tahun Allah Ta'ala bagi dia umur, apa yang dia nak buat dalam tempoh 1000 tahun? Dia nak buat kebajikan ke dia nak buat apa? Hari ini kita hidup, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tak memikirkan besok kita nak buat apa. Kan? Lepas ni kita nak buat apa? Nak buat ibadat ke nak buat apa? Dan kita tidak memikirkan kiranya Allah Ta'ala beri umur kepada kita, berapa banyak kita nak melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini kita tak fikir. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada juga orang berharap agar hidup sampai lanjut usia semaksimal mungkin. Nak hidup sampai umur tua, orang kata tua bangka. Kalau boleh hidup sampai umur tua bangka. Tua bangka ni memang lanjut sungguh lah umur dia, kan? Dia berharap macam tu lah, kalau boleh hidup sampai macam tu. Inilah golongan orang yang sangat mencintai dunia. Mana orang yang hidup, pertamanya hidup kerana nak panjang umur, yang keduanya hidup sampai lanjut umur. Ini tuan-tuan, kata Al-Imamul Ghazali, menyebut kepada kita golongan yang sangat mencintai dunia, hubbud dunia yang bersangatan. Bahaya orang macam ni. Kalau ada maknanya benda-benda, perkara-perkara macam ni telah berputik di dalam hati kita, maka kita kena berusaha membersihkan. Kita kena tazkiyatun nufus, makna membersihkan hati kita dengan banyak zikrullah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Imam Ghazali beri, di antara Imam Ghazali ni, antara amalan dia ialah beri maknanya zikir hari Isnin, zikir hari Selasa, zikir hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Dibagi zikir maknanya usbu'in, nama dia. Zikir usbu'in. Hari Isnin baca zikirnya lain, tapi semua 1000. Kenapa tuan-tuan? Kerana walaupun zikir ni hanya pada lisan dia, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, walaupun zikirnya secara lisan, dengan lisan itu mengharapkan bila dia zikir hati dia jadi tenang. Kan? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Mana orang berzikir ni selalu hati dia jadi tenang. Jadi itu sebab Imam Ghazali susunkan amalan zikir usbu'in. Subhanallah baca bila, Allahu Akbar baca bila, selawat baca bila, kan? Jadi dengan sebab itu zikirnya mudah-mudah aja, tidak menyusahkan, semua orang boleh buat.
Kerana apa tuan-tuan? Dengan harapan kalau kita berzikir ni, lama-lama ingatan kita kepada dunia ni akan maknanya menjadi kurang, kan? Walaupun tidak boleh ditinggalkan keseluruhannya, tetapi sekurang-kurangnya dengan zikir ini akan memenuh kehidupan dia dengan perkataan-perkataan yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hal kecintaan mencari kesenangan duniawi, seorang tua menjadi muda kembali, sekalipun tulang lehernya sudah bengkok dimakan usia tua, kecuali orang yang bertakwa, dan juga mereka ini sedikit. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita maknanya kecintaan mencari kesenangan dunia, kan? Orang tua pun boleh jadi kembali muda. Dia kerja pencen dah banyak, apa dia? Apa lagi nak pegang CEO lagi, kan? Apa lagi nak pegang pengerusi lagi? Dia makan gaji, dia punya pencen pun tak habis makan. Nah, orang kalau jusah turus A, kan, jusah A, turus 1 ke turus 2, dia punya pencen je 20,000. Kita ni nak kumpul 20,000 sebulan, tuan-tuan. Dia sebulan 20,000. Apa dia nak cari lagi, tuan-tuan? Tapi pegang pengurusi ni, pengurusi. Lala tersandar mati kat jadi pengurusi je. Nah, apa dia nak cari lagi? Sepatutnya Allah Ta'ala beri kesempatan umur yang macam ni untuk dia beribadat kepada Allah, kan? Ni bukan CEO je lah. Kita ni sepatutnya, sebab orang-orang yang macam ni tak ramai, tuan-tuan. Bukan semua orang pencen jusah, kan? Kita ni yang ada kehidupan sikit, duit pencen boleh makan 3-400 boleh hidup, kan? Anak-anak semua dah tak ada tanggungan lagi, kita boleh hidup. Apa lagi? Jadi jaga lagi. Ya Allah, tuan-tuan, tak payahlah, kan? Sebab kita tidak mengingat seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Dia jadi jaga pun terlentuk tidur, kan? Terkulai leher. Pencuri tonak mati terus kat itu. Tak payah, kan? Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Kerana cinta kepada dunia, biasanya dia gagah juga walaupun umur dah berusia, kalau boleh nak kerja juga. Dengan dia kata apa? Antara alasan-alasan dia tak nak menyusahkan anak-anak. Dia tak tahu dengan perbuatan dia menyusahkan dirinya sendiri bila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyusahkan diri dia sendiri. Allah Ta'ala bagi peluang, tuan-tuan. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis yang lain, bahawa dia kata khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umur, itu bagus, tapi amalannya makin baik di hujung-hujung dia. Dia lagi menuti usia yang lagi panjang, lagi kuat dia ibadat, lagi kuat dia taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu yang kita nak. Ni tulang belulang pun dah bengkok dah kerana dengan usia dia, kecuali orang-orang yang bertakwa. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut orang yang bertakwa. Kerana ada kita tengok dia rokok dengan sujud tu dah sama bentuk dah, kan? Tak ada dapat beza. Kerana apa? Kerana beribadat, buat taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang macam ni bukan banyak, sikit sangat kita boleh jumpa. Lainnya payah. Umur 70 pakai topi bareta lagi tu, kan? Masya-Allah. Kan? Kening pun tak boleh angkat dah, kan? Bulu mata tu dah tutup mata dah, tuan-tuan. Kan? Tapi gasa macam gagah lagi. Jadi lupakan. Kita kena cermin diri kita sendiri. Sebab tu bila kita belajar, kita menuntut ilmu, kita ambil pesanan-pesanan orang-orang yang terdahulu, yang mereka ni dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalam-kalam mereka ni ialah kalam-kalam yang dipandu. Dipandu oleh Allah. Sebab Allah Ta'ala bagi ilham kepada mereka. Dia jadi orang yang baik-baik. Ada pula orang yang berharap dapat hidup selama setahun sahaja, sehingga ia enggan memikirkan yang lain-lain, kerana ia yakin bahawa tahun depan ia sudah tidak ada lagi. Ini pun jadi masalah juga. Ni orang-orang yang berangan,
kan. Aku ni tinggal setahun je lagi hidup, tahun depan aku dah tak ada dah, kan. Dia kalau maknanya mengingat yang demikian, taatnya makin bertambah, itu tak apa, kan. Itu tak jadi masalah. Kerana kita ni jangan putus asa dengan kehidupan. Selama mana Allah Ta'ala bagi kita, kalau sekiranya dengan kehidupan itu memberi kebaikan kepada kita, minta panjang. Kalau dengan umur panjang, tuan-tuan, dia banyak beri manfaat kepada hidup kita, boleh buat taat, jangan minta cepat mati, kan. Rasulullah SAW melarang minta mati. Tapi kiranya kalau kita hidup tu maksiat buat banyak, minta mati cepat, memang tak nak minta pun, kan. Kalau sekiranya hidup ni beri manfaat banyak, minta panjang umur. Sebab tu Rasulullah ajarkan, ya Allah, ya Tuhanku, panjangkan umur aku dalam ketaatan. Tak taat, jauh daripada maksiat, jauh daripada kemungkaran. Makna apa? Menunjukkan kepada kita harus untuk minta panjang umur. Kalau sekiranya dengan minta umur, panjang umur, dapat buat taat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di musim panas ia selalu dalam keadaan siap siaga menghadapi musim dingin, dan begitu pula sebaliknya. Ini orang yang sentiasa ingat, masuk musim panas, bertukar musim sejuk, ibadatnya sentiasa ditambah, takut tak mati musim panas, mati musim sejuk, kan. Mereka takut kepada Allah, kan, beringat-ingat dengan kehidupan. Dan jika sudah berhasil mengumpulkan bekalan keperluan hidupnya untuk selama waktu 1 tahun, ia hanya perlu fokus kepada beribadat kepada Allah Ta'ala. Dia cari. Sebab tu disebutkan dalam kata-kata i'mal lid dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Disebutkan bahawa berusahalah untuk dunia kamu. Sebab tu bila kita berusaha untuk dunia, fikir untuk dunia seolah-olah akan hidup untuk selama-lamanya. Sebab tu buat sungguh-sungguh, jangan main-main. Kalau bisnes, nak buat bisnes sungguh-sungguh. Kalau buat satu pekerjaan, buat kerja tu sungguh-sungguh sampai berhasil, seolah-olah kita ni tak akan mati, nak hidup panjang. Tapi kalau sekiranya kamu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fikirkan kamu punya ibadat ni, lepas kamu ibadat mati terus. Sebab tu kita disuruh begitu, kan. Kata-kata tu mengingatkan kepada kita supaya apa? Bila kita hidup, cari kehidupan, carilah bersungguh-sungguh cari hidup, jangan main-main. Ini waktu makan nak main handphone, waktu belajar main handphone, tu tak kena, tuan-tuan. Orang waktu belajar tumpu belajar, waktu makan, waktu tu kita makan, jangan cerita yang lain. Hari ni kita tengok manusia dia lari daripada keadaan dia, daripada peraturan hidup dia. Waktu semayang pun nak main handphone. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ingat tasbih, tolak ni, rupanya tolak mesej. Ingat main tolak tasbih. Tak kena. Hari ni kita tengok banyak perkara yang melarikan kita kepada ingat kepada Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, peringatan ini sebenarnya apa? Nak memberitahu kepada kita, orang yang mempunyai akal, ambil, buat perhatian, buat renungan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, afala tatazakkarun, tidakkah kamu maknanya memikirkan? Afala taqilun, guna akal tuan-tuan untuk fikir dengan keadaan yang berlaku. Maka di antara mereka ada juga orang yang hanya berharap masih boleh hidup beberapa waktu sahaja di musim panas atau di musim dingin, sehingga di musim panas dia tidak perlu menyimpan pakaian untuk musim dingin, dan di musim dingin dia tidak perlu menyimpan pakaian untuk. Ni orang jenis apa? Ni pasrah dengan kehidupan. Tak payah buat apa-apa. Mari musim panas kita hadap. Walaupun tak ada apa-apa, hadap je. Ini main berserah aja pun tak boleh juga. Manusia main jenis berserah je, tawakal ala Allah, tanpa ada usaha ikhtiar, ini pun masalah tuan-tuan, kan? Kan?
Tak pergi kerja, tak ada, aku berserah kerana Allah Ta'ala telah menentukan rezeki. Wah, ya macam ni senang hidup. Nak, kau tak pergi masjid negeri, masjid kampung Ulu ada makan, tak apa, dia akan datang sendiri kat mulut aku. Allah. Ini semua jenis orang serah macam ni, karut tuan-tuan, karut. Kan? Jangan main berserah macam ni. Nak makan benda ada depan mata pun kalau tak disuap, tak diusahakan, dia tak boleh masuk mulut. Nak, sebab tu jangan main berserah-serah macam ni. Kan? Jangan main berangan-angan ni. Nak masuk syurga, kau nak masuk syurga? Tak, kan? Habis dari ibadat, tak ada aku. Kalau Allah Ta'ala telah menentukan ahli syurga, aku akan masuk syurga. Wah, sudah gitu. Tuan-tuan, jangan main berangan macam ni, tuan-tuan. Kan? Bahaya tu, kan? Orang yang macam ni bahaya kehidupannya. Dan ada lagi hanya berharap untuk boleh hidup sehari semalam sahaja. Orang seperti ini hanya menyiapkan diri untuk waktu sehari sahaja, bukan untuk esok ni. Kerana ada pula orang yang kehidupannya menumpukan hari ni je. Sebab besok belum tentu. Sebab mereka berpegang manusia ni diberi 3 masa. Masa yang telah lepas, dia tak boleh kembali balik. Kan? Masa yang sedia ada, yang ni kita kena buat betul-betul. Kan? Masa yang esok belum tentu lagi, belum pasti. Jadi hari ini kita berada, hari ini kita kena buat sungguh-sungguh. Nak buat ibadat sungguh-sungguh. Kalau kita kata hari ini saya nak baca Quran, ambil terus baca Quran, jangan tunggu besok pun boleh baca. Adakah ia pasti tunggu besok? Adakah dia pasti maknanya sampai kepada esok hari? Ini orang yang cukup berhati-hati, tuan-tuan. Yang dah lepas dah apa, nak buat apanya? Tak boleh lagi kembali. Yang duk fikir, tahun depan lah kita cerita tahun depan. Adakah kita boleh fikir bahawa kita akan sampai kepada tahun depan? Nah, kita tak boleh fikir, tuan-tuan. Kerana ajal maut di sisi Allah SWT. Hari ni kalau kata petang tadi dah niat, aku nak pergi masjid Kampung Ulu belajar, teruskan. Terus datang. Jangan tunggulah. Alamak, tak apa, minggu depan ustaz ada lagi, hidup lagi ustaz tu rasanya kan. Jangan tentu, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmat Allah, pergi terus. Pergi pula tak ada belajar pula. Allah, rugi betul. Tak belajar pula hari ni. Kalau aku tahu tu yang syaitan punya cerita. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi Isa alaihissalam pernah mengatakan, jangan kalian menganggap penting rezeki esok. Sebab jika esok merupakan hari ajal kematian kalian, rezeki kalian akan datang bersama dengan ajal kalian. Sebab tu Nabi Isa kata, jangan fikir besok. Jangan kamu fikirkan maknanya soal esok. Anggap rezeki pada esok tu. Sebab esok tu merupakan sesuatu yang belum pasti. Kalaulah besok kamu fikir esok rezeki ada, dia datang dengan kematian, maka datang sekali dua, kan? Jadi datang sekali. Tetapi jika ajal kalian belum tiba, janganlah kalian menganggapkan penting ajal orang lain. Sebab tu kalau sekiranya ajal ni belum tiba, maka kalau ada orang mati atau nak buat macam mana, dia nak jalan dulu, biarlah dia jalan dulu. Kita kena fikir, tuan-tuan, kita ni akan mati juga. Sebab itu Allah Ta'ala mengingatkan dalam Quran awak, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Nafkahkanlah rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum datangnya kematian. Kalau nak buat, tuan-tuan, sebelum mati. Sebab tu Allah ingatkan kepada, ketika mana mati datang, maka berkatalah orang yang ajal dia sampai, fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau boleh tangguhkan sedikit masa, boleh tangguhkanlah tangguhkanlah kematian, fa asaddaqa wa akum minas salihin, supaya aku boleh buat amal-amal soleh. Adakah kematian boleh ditangguhkan, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Sebab tu kalau kita fikir hari ni nak datang dalam kelas, pergi kelas terus. Kerana besok belum tentu. Ini cerita Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kalau sekiranya hari ini kamu berniat untuk menginfakkan harta, jangan tangguh-tangguh. Hari ini kamu niat nak sedekah, jangan tangguh-tangguh. Kiranya besok kalau ajal kau datang, kamu sendiri akan berkata, ya Allah, aku belum sempat sedekah lagi. Kalau boleh
lewat kalau sikit mati. Agak-agak tuan-tuan mati boleh lewat ke? Mati tak boleh lewat. Sebab tu Allah Ta'ala ingatkan, walau yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khairum bima ta'malun. Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan melambatkan kematian seseorang. Allah Ta'ala tak akan lambatkan. Sebab tu ketika mana kita ni ada kesempatan buat ibadat, Allah Ta'ala beri peluang, kita ada rezeki, kita boleh infak harta, kita boleh sedekah, jangan tangguh-tangguh. Besok kamu akan menyesal. Dan inilah perkataan yang dirakamkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Bagaimana orang melahirkan rasa kesal mereka di sisi Allah Ta'ala. Ketika mana dah datang mati, oh Allah, mintalah kalau boleh tangguh sekejap, kan, supaya aku boleh buat baik, boleh buat amal saleh. Allah Ta'ala kata tak ada. Iza jaa ajaluha la yastakhiru sa'atan wala yastaqdimun. Kalau datangnya kematian, dia tak boleh cepat, tak boleh lambat. Memang syak waktu dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu kita kena ingat banyak. Ini pesanan Nabi Isa alaihi salam kepada kita. Ada juga orang yang memperkirakan usianya tidak lebih daripada 1 jam sahaja, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abdullah radhiyallahu an, jika kamu berada pada waktu pagi. Ni Rasulullah mengingatkan, kan? Ada orang yang maknanya dia mengkirakan rika bahawa usianya tak lebih daripada 1 jam. Sebab tu Rasulullah ingatkan, wahai Abdullah, kiranya kamu berada pada waktu pagi, jangan kamu fikir tentang waktu petang. Sebab tu bila kamu ada waktu pagi, jangan fikir waktu petang. Kamu tidak akan menyangka waktu petang tu apa yang boleh berlaku pada diri kamu. Adakah kamu boleh hidup lagi? Ataupun pada waktu pagi kamu sihat, petang tu kamu menyangkakan bahawa kamu akan sihat berterusan? Wahai Abdullah, ingat, jangan kamu tunggu. Nah, dengan sebab itu apa sahaja pada waktu pagi yang kamu nak lakukan, buat terus. Jangan suka tangguh-tangguh. Dan jika kamu berada pada waktu petang hari, jangan kamu berfikir pada waktu pagi hari. Besoklah buat, kan? Besoklah buat, kan? Boleh, kita kata boleh tak hantarkan barang ni? Tak apa, besok boleh, kan? Kalau besok ada. Sebab tu orang yang mengharap-harap, kan? Sebab tu Rasulullah ingat, kan? Jangan jadi begitu, wahai Abdullah. Hari ni kalau kamu mampu buat, kalau sekiranya ada pada kamu pada waktu ini satu batang pokok benih, maka kalau boleh tanam terus. Jangan tunggu besok nak tanam. Takut besok kamu yang kena tanam. Nah, tanam terus. Ya. Kita kata tak apalah, tunggulah, kan? Ini dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita bimbang, tuan-tuan. Kerana ajal ni dia tak ada lampu, dia tak ada bagi signal kat kita. Kematian ni dia tak ada beri syarat, kan? Kalau kita ada amalan tak apalah, kan? Amalan orang-orang soleh, contohnya baca laqad ja'akum, kan? Kita laqad ja'akum pun tak baca, kan? Orang baca laqad ja'akum tu ada antara amalan-amalan orang soleh. Kiranya dia nak mati, Allah Ta'ala bagi dia petanda-petanda dulu, kan? Kita dengar lah, mak petanda tak jadi baca lah, kan? Tak nak baca. Orang yang beramal dengan laqad ja'akum, dia baca pagi dan petang, nanti Allah Ta'ala bagi dia, Allah hinkan dia tanda-tanda, kan? Salah satu daripada tandanya, orang kalau sekiranya dia beramal laqad ja'akum, sebelum dia mati, dia akan lupa dengan ayat yang dia baca, kan? Ini amalan ulama-ulama, kan? Dia akan lupa dengan ayat yang dia hafal tu, dia baca dia lupa. Itu saat tu, kan? Kita dah saat dah tu. Sebab kita takut nak mati, sebab takut beramal. Kalau aku beramal ni nama ai, kereta baru beli tu, Proton S70 tu baru beli. Nyaya siapa nak bawa? Ranap aku punya duit. Tak apalah, kan? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa tujuannya amal buat begini? Kerana untuk mengingatkan kita, kan? Untuk mengingatkan kita kepada Allah, supaya
Amal yang sedikit itu lebih dikasihi oleh Allah daripada amal yang banyak. Sebab tu kita sentiasa maintain kita punya ibadat. Satu amal kita sentiasa kita buat terus. Jadi amalan, buat amalan. Selain daripada itu kita mengamalkan laqad ja'akum ni, kalau kita susah kan, Allah Ta'ala akan bagi jalan keluar pada segala masalah. Hari ni susah, takut nak jumpa dengan orang besar, baca laqad ja'akum. Sebelum sampai baca laqad ja'akum. Saya Allah Ta'ala akan mudahkan. Apa yang dia pula yang akan ni tak payahlah tuan-tuan, tak payahlah kita singkat rahsia laqad ja'akum ni. Tonton amal aja lah. Kan? Tonton amal ni. Banyak dia punya fadilat ni. Jangan ditinggalkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dibaca setiap subuh. Paling tidaknya kalau tak boleh beramal pagi petang, subuh jangan tinggal baca 7 kali. 7 kali dibaca setiap pagi, jangan tinggal. Lepas sembahyang subuh baca 7 kali. Sambil nak berjalan pergi bekerja, nak pergi sarapan pun selesai 7, insya-Allah. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di antara mereka ada pula yang merasa yakin bahawa usianya hanya tinggal 1 saat aja. Ni orang yang tak sempat nak berangan-angan, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tayamum, meskipun baginda mampu mendapatkan air tidak lama lagi. Maka sabda baginda, tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita tu. Rasulullah bertayamum. Orang kata, "Ya Rasulullah, kan nanti air akan datang." Boleh jadi aku sudah tiada sempat mendapatkannya nanti. Maknanya betapa bimbangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kehidupannya. Rasulullah begitu bimbang. Kalau nak tunggu air kan takut tak dapat semayang. Kita bimbang. Ini selalu kita lah tuan-tuan. Masuk je waktu dah. Biasa kena kalau kita penat kita rehat dulu. Rehat dululah. Nanti kan pukul 3 bangun semayang. Tengok tak bangun-bangun dah terus. Mana? Kita kata nanti pukul 3 kita bang. Ini selalu kita lah. Saya nak mengingatkan diri saya lah. Kan? Kita tidur dulu. Tak apa, waktu zuhur panjang. Pukul 4 pun ada zuhur lagi. Dok kita berkira macam tu. Kita pun tidur lah. Ada? Andainya kita mati pada waktu itu sebelum sempat masuk semayang, tuan-tuan, bermakna kita telah berhutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita dah dikira orang yang berdosa kepada Allah Taala. Siapa yang nak bayar kitanya semayang? Semayang tak boleh bayar. Ada? Sebab kita kata nak rehat dulu. Kita nak rehat dulu. Nanti semayang boleh dah. Kan? Ini kebanyakan kita. Saya sebut diri saya lah tuan-tuan. Tuan-tuan tidak. Sebab tuan-tuan orang alim. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini yang berlaku pada diri saya. Kadang-kadang kita terlalu penat, masuk dah waktu. Kita tahu kalau kita maknanya semayang dulu tu lebih bagus. Sebab apa? Andai kata kalau waktu tidur kan kita mati. Sebab kita tak tentu mati ni. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana orang kata, "Ya Rasulullah, nanti air dah akan sampai." Kiranya tak sempat aku ambil air, maka bertayamum, aku dah sempat semayang, aku telah dapat jalankan hukum Allah Ta'ala. Ini yang kita nak kena ingat banyak-banyak. Kan? Kadang-kadang memang begitu. Ini kelemahan kerana iman kita. Kerana kelemahan iman kita. Sebab tu kita kena berusaha lah. Kan? Saya mengingati diri saya dan mengingati tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ni sering kadang-kadang penat urusan pejabat. Kan? Banyak kerja, kepenatan. Kan? Masuk dah waktu, hari tak bertugas. Balik kuarter duduk rehat. Relax sekejap. Nak semayang, tak larat benar badan, tidur dulu. Allah Ta'ala panjangkan umur lagi, itu Allah Ta'ala panjangkan umur, boleh semayang lagi. Kiranya takdir Allah Ta'ala mendahulu bahawa hari itu kita mati, macam mana? Ni yang kita risau. Kan? Sebab tu bila kita bangun subuh tu kita banyak tertipu.
nak tahajud lah. Kita pun bangun tengok baru 3:30. Syaitan kata, baru 3:30 brother, tidur boleh dulu. Kan? Pukul 4 pun boleh tahajud juga. Kita pun lelap. Sadar-sadar pukul 8, tambah 4 jam lagi. Subuh pun lalu. Tengok tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, Syekh Qadir Jailani satu ketikanya tuan-tuan, dia bangun lewat. Dia dah bangun tengah malam. Syaitan kata, wahai tuan Syekh, apa ni, malam masih lagi, masih muda lagi, tidurlah dulu. Jadi apa ni, dia pun tidur sehingga dia terlewat subuh. Oleh kerana dia terlewat subuh, dia ganti dengan beratus-ratus sembahyang sunat. Kalau kita memang pakai tak ada dah, kan? Kata syaitan, tak boleh jadi. Rupa-rupanya aku suruh dia lewat, rupanya sembahyang dia buat sembahyang lagi banyak. Besok pukul 2 dah syaitan kejutkan. Syekh Qadir Jailani bangun sembahyang. Terkejut pukul 2. Bangun, dia kata. Kan? Supaya kau dapat buat ibadat banyak. Lagi banyak Syekh Qadir Jailani buat ibadat. Tertipu iblis. Kita boleh macam tu? Confirm tak boleh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat ni, kata syaitan, aku ingat suruh bangun cepat ni, nanti subuh dia mengantuk. Rupanya lagi banyak ibadat. Kan? Dah aku suruh dia bangun lewat, beratus-ratus rakaat pula dia sembahyang sunat. Oi, macam ni, ini orang tak boleh kita tipu, dia kata. Tak makan, dia kata. Engkau ulur brim pun tak jadi, dia kata. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu tuan-tuan, kenapa? Kerana takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ni banyak tertipu, tuan-tuan. Kan? Kita banyak tertipu. Jadi dengan sebab itu, muhasabah diri banyak-banyak. Maka di antara mereka ada pula orang yang merasa kematian sudah ada di depan matanya. Bahkan seolah-olah kematian sedang menghampirinya, hingga ia hanya tinggal menunggu sahaja. Orang seperti inilah yang selalu melakukan solat seakan-akan solat itu adalah solat yang terakhir. Ini kedudukan yang disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali tentang bagaimana tingkatan-tingkatan angan-angan manusia. Jadi kita nak masuk ke mana, tuan-tuan tengoklah tuan-tuan punya angan-angan sendiri. Kita tak payahlah baca angan-angan orang. Kita tengok sendiri, kita tahulah tuan-tuan. Bila kita baca panduan ini, maka kita tahu, aku ni di sini angan, di sini angan. Supaya apa? Kita dapat memperbaiki diri kita. Kerana apa? Kerana disebutkan oleh ulama, orang yang terbaik adalah orang yang hari ini lebih baik daripada semalam, dan esok lebih baik daripada hari ini. Kita nak yang mana? Kita naklah jadi orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Kalau hari ini lebih teruk daripada semalam, ini orang yang malang dalam kehidupan. Dan besok lebih teruk daripada hari ini orang malang. Sebab tu jadi seperti mana yang diingatkan kepada kita. Hendaklah kamu jadi hari ini lebih baik daripada semalam. Kalau semalam kita semayang zuhur pukul 2, hari ini kita semayang masuk waktu, dah dapat semayang dah. Kalau sekiranya hari ini kita masuk waktu, baru dapat semayang masuk waktu, besok sekiranya Allah Ta'ala beri kehidupan kepada kita, sebelum masuk waktu dah tunggu semayang dah tunggu waktu, maka ini adalah orang yang cemerlang dalam kehidupan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah, yang ini yang kita hendak. Dia bukan jadi teruk, kan? Bukan jadi teruk. Tahun lepas dapatlah puasa 6, dapatlah puasa 5 hari, tak cukup 6, tak puasa 6 juga. Tahun ni langsung dapat 3 je. Maknanya lagi teruk daripada tahun lepas, kan? Ada saya tanya, tak puasa. Tahun ni tak sempat puasa Ustaz. Tahun lepas dapat 2 juga. Tahun ni langsung tak. Teruk. Tu teruk, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jangan jadi teruk macam tu. Kita jangan jadi. Tentang hal ini terdapat riwayat daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an, ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat imannya, ia menjawab, setiap hayunan satu langkah, menghayunkan satu langkah
aku yakin tidak akan diikuti oleh langkah yang berikutnya. Tengok bagaimana iman para sahabat radhiyallahu anhu. Keyakinannya cukup hebat. Rasulullah tanya, bagaimana kamu ni? Ya Rasulullah, ketika mana aku melangkah, aku tak pasti adakah aku boleh mengikuti langkah yang seterusnya. Kenapa? Yakin dia dengan kehidupan, tuan-tuan. Kerana imannya kuat, kan? Imannya kuat, ya. Dia tak pasti tu. Dia tidak pasti dengan langkah yang seterusnya. Dan juga seperti riwayat Al-Aswad, di mana pada satu malam ia solat sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Selesai solat, orang yang melihat hal itu bertanya, ada apa? Al-Aswad menjawab, aku sedang menunggu malaikat maut daripada arah mana ia mendatangi. Allahu Akbar, tuan-tuan. Menunggu kedatangan malaikat maut. Duk tengok toleh kiri kanan, malaikat datang daripada mana, kan? Kita ni Allah, tak adalah macam tu. Tak sampai iman kita, tuan-tuan. Tak sampai iman kita ni. Kita tak sempat menoleh. Kita ni mati tak sempat menoleh. Nak. Yang inilah jauhnya kita, kedudukan kita dengan orang-orang yang terdahulu. Itulah tingkatan-tingkatan manusia. Masing-masing memiliki tingkatan di hadapan Allah. Orang yang merasa harapannya hanya selama waktu satu bulan, tidak seperti orang yang harapannya masih selama 1 bulan, satu hari. Di hadapan Allah, tingkatan mereka berdua berbeza. Sebab sesungguhnya Allah tidak akan berbuat zalim seberat zarah sekalipun. Innallaha la yazlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Allah Ta'ala tidak menzalimi kamu, melainkan kamulah yang sendiri menzalimi diri kamu sendiri. Hari ini kalau Allah Ta'ala kata kamu masuk neraka, sebab apa kamu masuk neraka? Bukan sebab Allah. Allah Ta'ala dah kata benda ni haram, kamu ambil buat apa? Kan? Kamu ambil sebab apa? Nak hidup senang, nak hidup mewah. Itu kamu yang buat sendiri, bukan aku suruh. Aku dah kata benda ni haram, kan? Kita kata syaitan yang suruh. Syaitan kata aku tak suruh, aku cuma cakap je, aku tak suruh buat, kan? Engkau yang nak buat. Maka pada waktu itu manusia berdialog dengan syaitan dalam neraka. Ya Allah, oleh kerana dia yang suruh aku buat benda jahat, engkau beri azab lebih teruk daripada aku. Kata Allah, mereka tidak menyedari semuanya menerima azab yang sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita tak nak. Besok-besok syaitan, tuan-tuan, berlepas diri, kan? Ya Allah, dia yang suruh aku berzina. Syaitan kata, aku tak suruh, aku cakap je perempuan ni cantik. Nah, gini. Engkau kata, oh iya ke? Kita yang angguk, kan? Aku tak suruh buat zina. Sebab zina aku tahu zina ni haram. Engkau nak buat, sekarang kau punya pasal. Pada waktu itu, tuan-tuan, syaitan berlepas diri daripada kita. Tuan-tuan baca dalam surah Ibrahim, bagaimana Allah Ta'ala sebut dialog di antara manusia dengan syaitan, dan kan? Bila kembali kepada Allah, syaitan berdialog dengan Allah, manusia berdialog, masing-masing mendakwa di antara satu sama lain. Tuan-tuan tengok dalam surah Ibrahim bagaimana ingatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan barang siapa berbuat kebaikan walau sebesar zarah sekalipun, nasai akan dia melihat balasannya, kan? Walau sebesar zarah sekalipun. Orang kata kalau sekiranya kita buang tai cicak dalam masjid, alah kecil benar, tuan-tuan. Yang ini sebesar zarah ni, dia ni zarah ni kata sebesar biji sawi, kan? Sebahagian ulama mengatakan zarah ni ialah atom, kan? Makna kecil sangat, tuan-tuan. Tapi oleh kerana dia baik, maka dia akan lihat di sisi Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dia akan lihat. Persoalannya, tuan-tuan, bila kita buat baik, kita buat, jangan kita fikirkan
Berapa besar makna kebaikan yang kita buat, berapa maknanya, berapa besar kejahatan yang kita buat. Yang kita kena fikir, kepada siapa kita buat kebaikan. Nah, kepada siapa yang kita buat jahat ni? Kita buat jahat ni tuan-tuan di sisi Allah. Kerana setiap amalan ni dia kekal, dia baqa. Walaupun kita mati dah, kita punya tubuh badan semua hancur dah, kan? Hancur dah, tinggal belulang, tak ada apa lagi, tapi kita ingat amalan kekal, kan? Tuan-tuan kena ingat, mati tuan-tuan, pengaruh dari sedikitnya angan-angan ini akan nampak pada sikap bergegas untuk melakukan amal kebajikan. Orang yang mengaku hanya punya sedikit angan-angan namun tidak bergegas mengerjakan banyak amalan kebajikan, bererti ia berdusta. Sebab tu Imam Ghazali kata, nak tahu orang ni baik, sikit angan-angannya macam mana, maka kalau sekiranya dalam buat amal dia sentiasa maknanya berlumba-lumba, fastabiqul khairat. Hari ni kalau tuan-tuan kita maknanya nak buat satu amal, maka kita tak berlumba-lumba, tak bergegas dalam buat kebaikan, ni semuanya orang yang berdusta. Nah, orang yang berdusta. Sebab tu hari ni kita berazam, tanamkan di dalam hati kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita dalam orang yang sentiasa diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuan-tuan, dalam nak buat baik ni, kalau Allah Ta'ala tak tolong kita, kita tak boleh buat. Nah, kalau Allah tak bantu kita, tak boleh. Sebab tu kita kena doa, Allahumma a'inna, ya Allah, ya Tuhanku, bantu aku, tolong aku ya Allah. Apa, pada apa? Ala zikrika, dalam mengingat Engkau. Kalau Allah tak tolong kita ingat, kita tak boleh nak mengingat Allah. Sebab tu kena minta doa ni. Rasulullah ajarkan kepada Sayyidina Muaz, wahai Muaz, aku sayang kepada engkau, aku sayang kepada engkau wahai Muaz, aku ajarkan engkau satu doa, baca doa ni jangan tinggal, kan? Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika. Hari ini tuan-tuan, kita tak boleh melahirkan rasa syukur kalau Allah tak tolong kita untuk bersyukur. Berapa ramai orang yang dapat nikmat Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit sangat orang bila dapat nikmat dia bersyukur dengan Allah. Hari ini daripada pagi tadi kita, Allah Ta'ala beri sempat kita hidup, boleh bernafas, boleh berjalan, boleh makan. Berapa banyak orang melahirkan syukur kepada Allah, kan? Berapa ramai orang melahirkan syukur pada Allah. Semayang awal waktu, lepas semayang zikir, lepas zikir berdoa. Berapa ramai orang boleh buat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala ingat kepada kita, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sangat orang bersyukur dengan Allah, kan? Sedikit sangat. Sebab tu kita jangan jadi orang yang kita hendaklah menjadi orang yang bersyukur dengan nikmat. Allah Ta'ala bagi nikmat, jadi orang bersyukur. Lahirkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Kita makan, ada kita lahirkan rasa syukur dengan nikmat Allah. Lepas makan baca doa, sebelum makan baca doa. Nak tuan-tuan, tanda orang makan bersyukur, dia tak makan sampai habis-habis tu, kan? Sebab tu kalau makan daging, kalau makan maknanya sesuatu yang bertulang, jangan dilicinkan tulang. Nah, kita makan habis tulang kita makan, dah jadi jin kita, kan? Sebab tu kalau makan daging ayam ke ada tulang, jangan dibersihkan tulang tu. Kenapa? Sayangkan kepada saudara-saudara kita yang Islam daripada golongan jin, dia nak makan juga. Ini tulang-tulang pun dia makan. Jin kata melampau benar, kau jin ke aku yang jin?
tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jangan jadi saudara syaitan. Makan sampai tak habis. Sebab tu kalau kita hidangkan makanan, ikutlah sukatan. Tak cukup tambah. Banyak kita terbuang makanan, tuan-tuan. Kita belajar tiap-tiap hari. Kita belajar tiap-tiap minggu. Rupanya semua syaitan belaka. Sebab apa? Makan tak habis. Kadang-kadang terbuang makanan. Itu nasihat kan pada yang menyajikan makanan. Biar dia tak cukup, tuan-tuan. Apalah tak cukup makanan. Biar tak cukup. Tapi jangan membazir. Allah Ta'ala sebut, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Kadang-kadang kita tengok menangis. Kita nak cakap pun tak boleh. Sebab yang tukang saji pula duduk sebelah kita. Kan? Tak boleh nak buat apa-apa. Kan? Sebab tu sukat betul-betul. Biar tak cukup. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita, insya-Allah. Panjang umur kita sambung pada pengajian yang akan datang, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikut sama-sama, tuan-tuan. Jazallah anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ma huwa ahluh. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.